أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Muqaddimah surah Ar-Rahman. Surah ini diturunkan di Madinah. Mengandungi 78 ayat. Dinamakan surah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan bahawa Dialah Tuhan yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya, yang mengajarkan Al-Quran sebagai nikmat pemberian yang tidak ada tolok bandingnya. Intisari kandungannya menggambarkan kekuasaan Allah Ta'ala yang menciptakan seluruh alam dan yang mengurniakan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung kepada sekalian makhluknya. Pada tiap-tiap kali Allah Ta'ala menerangkan jenis nikmat yang diberikan itu, disertakan dengan cabaran kepada umat manusia dan jin. Yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan, wahai umat manusia dan jin. Kemudian ditegaskan bahawa segala yang ada di muka bumi ini akan binasa. Dan akan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ditegaskan lagi bahawa sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi sentiasa berhajat dan memohon kepadanya. Tiap-tiap masa ia dalam urusan mencipta dan mentadbirkan makhluk-makhluknya. Tidak ada sesiapa pun yang akan dapat melepaskan diri dari kekuasaannya. Untuk menegaskan hakikat ini, Allah Ta'ala mencabar mereka.
Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi untuk melarikan diri dari kekuasaan dan balasan kami, maka cubalah menembus keluar. Kamu tidak akan dapat menembus keluar melainkan dengan satu kekuasaan yang mengatasi kekuasaan kami, masa akan dapat. Surah ini diakhiri dengan menegaskan kesucian nama Allah, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, Zul Jalali wal Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul asfi wal raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tuhan yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya. Dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dialah yang telah menciptakan manusia. Dialah yang telah membolehkan manusia bertutur, memberi dan menerima pernyataan. Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Dan tumbuh-tumbuhan yang melata serta pohon-pohon kayu kayan. Masing-masing tunduk menurut peraturannya. Dan langit dijadikan membumbung tinggi serta ia mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan. Baik kamu tidak melampaui batas dan menjalankan keadilan. Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil. Serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang. Dan bumi pula dijadikan rata untuk kegunaan manusia dan makhluk-makhluknya yang lain. Terdapat padanya berbagai jenis buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang ada kelopak mayang. Yang ada kelopak-kelopak mayang. Demikian juga terdapat biji-bijian yang ada jerami serta daun. Dan terdapat lagi bunga-bungaan yang harum. Maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan, wahai umat manusia dan jin? Kita berada dalam penafsiran surah Ar-Rahman. Surah yang ke-55 dalam susunan surah-surah Al-Quran. Pada juzuk yang ke-27. Surah Ar-Rahman mengandungi 28 ayat. Dalam tafsir pimpinan Rahman kita menyebut 29 ayat. Dalam surah Ar-Rahman ini mengandungi 78 ayat, 78 ayat. Bukannya 29, ada silap dalam setengah tafsir pimpinan Rahman. Mungkin dia cetakan baru, tak salah. Ada 78 ayat. Dinamakan sebagai surah Makkiyah. Ada yang menyatakan ia Madaniyah. Persoalan apakah surah ini diturunkan sebelum hijrah ataupun selepas hijrah? Dalam tafsir pimpinan Rahman disebut surah ini bersifat Madaniyah. Yang diturunkan selepas hijrah. Namun jumhur ulama menyatakan surah ini bersifat Makkiyah. Berdasarkan beberapa dalil. Yang pertama ialah orang yang pertama membaca Al-Quran secara kuat ialah Nabi SAW ketika mana berada di Mekah. Nabi menguatkan bacaan Al-Quran untuk didengari oleh musyrik Mekah. Manakala di kalangan sahabat, yang pertama membaca kuat Al-Quran ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan ketika mana para sahabat berhimpun dan berkumpul di kota Mekah pada permulaan Islam. Qalu, mereka kata, ma sami'at Quraisyun hadzal Quran yujharu bihi qat. Orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy di Mekah ini tak pernah dengar Quran ini dibaca kuat. Tak pernah dengar.
Faman rajulun yusmi'u, siapakah yang berani baca Quran kuat? Biar Quraisy ini mendengarnya. Faqala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, ana, saya. Faqalu, lalu kata para sahabat, inna nakhsha alaika, kami bimbang keselamatan kamu. Wa innama nuridu rajulan lahu ashirah yamna'unahu, kami nak orang yang dia kat Mekah ni ada keluarga ramai. Supaya dapat membentenginya. Fa'aba. Maka Abdullah bin Mas'ud enggan, melainkan dia ingin membaca Al-Quran secara kuat. Maka dia pun berdiri di sisi maqam. Ini maqam Ibrahim. Ini ketika mana fatrah di Mekah. Lalu dia mula membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Dikuatkan bacaan suaranya. Ketika itu orang-orang Quraisy sedang berhimpun dekat kelab dia. Ataupun berhimpun di kawasan Masjidil Haram. Fata'ammalu wa qalu. Lalu mereka berhenti sejenak. Lalu memerhatikan bacaan Abdullah bin Mas'ud sambil berkata, apa yang dilakukan oleh anak hamba tu? Ni anak hamba tu buat apa tu? Dia bising apa tu? Qalu. Lalu sebahagian mereka menjawab. Huwa yaqulu alladhi yaz'amu Muhammadun annahu unzila alaihi summa darabuh. Dia membaca apa yang Muhammad baca. Yang dikatakan wahyu. Lalu mereka bangun beramai-ramai lalu memukulnya. Sehingga berdarah wajah Abdullah bin Mas'ud. Dan ini merupakan dalil bahawa surah ini diturunkan di Mekah. Berarti bersifat Makkiyah. Dalam pimpinan Rahman disebut Madaniyah. Itu mengambil pandangan sebagian ulama seperti Muqatil dan lain-lain. Tapi jumhur ulama menyatakan ia adalah Makkiyah. Dalil kedua, Nabi SAW membaca surah ini ketika mana di kota Mekah. Yang menjadikan para jin mengelilingi Rasulullah. Waktu Rasulullah berada di satu kawasan namanya Nakhlah. Nakhlah ni kawasan di Mekah. Yang penuh, berhampiran dengan Mekah yang penuh dengan kurma. Lalu Nabi SAW membaca surah Ar-Rahman. Lalu para jin berkumpul sekeliling Nabi SAW. Dan hadis yang lain, ketika mana Rasulullah keluar bersama para sahabat baginda. Lalu Rasulullah membaca surah Ar-Rahman daripada awal sampai akhir. Dia habis sampai 78 ayat Nabi baca. Fasakatu, lalu para sahabat diam. Faqal, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad qara'tuha 'alal jin lailatal jin. Fakanu ahsana marduda minkum. Kuntu kullama ataitu ala qawlihi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban qalu la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Kata Nabi SAW, aku membaca surat jin ini waktu aku berada di Mekah. Waktu di malam aku bertemu dengan jin. Dan aku tidak melihat respon paling baik berbanding jin berbanding kamu. Bila aku baca Quran, surah Ar-Rahman sampai habis, kamu diam je. Jin bila aku baca sampai ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagikah kamu wahai manusia dan jin dustakan. Jin bila dengar ayat tu diulang, kita tahu dalam ayat itu diulang sebanyak 31 kali. Dan sejin akan berkata, tidak ada sesuatu pun nikmatmu ya Allah yang kami dustakan, bagimu segala puji. Jadi jin setiap kali dia dengar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dia akan berkata la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Wahai Tuhanku, tak ada satu nikmat pun yang kami dustakan. Semuanya benar daripadamu, bagimu segala pujian. Maka Rasulullah SAW menegur sahabat bila baca surah Ar-Rahman dan sampai ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka diam. Sedangkan jin jawab, respon pada setiap bacaan tersebut. Dan ini merupakan 3 dalil bahawa surah ini bersifat Makkiyah. Yang diturunkan sebelum hijrah. Baik, dinamakan surah ini dengan surah Ar-Rahman. Kerana dimulakan dengan perkataan Ar-Rahman. Kata ulama, Ar-Rahman ialah isim mubalaghah. Apa maksud isim mubalaghah? Suatu nama yang menunjukkan kepada sifat berganda. Satu nama yang menunjukkan kepada sifat yang berganda. Daripada perkataan rahmah. Kalau kita dengar rahmah, apa maksud rahmah? Artinya kasih sayang. Maka Ar-Rahman ini lebih berganda kasih sayang. Lebih berganda. Karena kalau kita sebut Ar-Rahman ataupun kita sebut perkataan rahmah, sifat rahmah, mungkin orang ni pada orang sekelilingnya sahaja.
orang yang dikenali sahaja, orang yang dengar cakap dia sahaja, orang yang dia nak simpati sahaja. Tapi Allah Ar-Rahman, sifat penyayang Allah pada seluruh makhluk, manusianya, jinnya, binatangnya, seluruh makhluk. Maka disebut Ar-Rahman, yang meliputi, yang meluas, yang berganda rahmatnya. Sama ada orang Islam ataupun orang kafir, itu Rahman. Ia berbeza dengan sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim satu sifat yang khusus, yang juga disebut sebagai isim mubalaghah, yang khusus kepada orang beriman sahaja. Apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kedua-dua ini daripada perkataan rahmat, maksudnya penyayang, pengasih. Dua-dua ini maknanya hampir sama. Tetapi apa beza Ar-Rahman pada seluruh makhluk? Ar-Rahim iaitu nikmat yang hanya Allah berikan kepada orang yang beriman. Kata Imam Tabari, Ar-Rahman li jami'il khalqi war-Rahim bil mu'minin. Ar-Rahman untuk seluruh makhluk, Ar-Rahim hanya untuk orang yang beriman. Dan surah ini juga dikenali sebagai Arusul Quran, yakni pengantin bagi Al-Quran. Dan hadis disebut likulli syai'in arus wa arusul Quran suratul Rahman. Setiap sesuatu ada yang menjadi pengantinnya. Maksud pengantin yang menjadi paling indah, yang diperlihatkan, yang dipandang. Kalau kita sebut hari pengantin, orang tengok sekali lah pengantin, bukan mak andam. Orang tak tengok mak andam. Mak andam main tepi. Orang tengok pengantin. Maka seolah Al-Quran ini pengantin bagi Quran ialah Ar-Rahman. Maka ini panggil arus dalam bahasa Arab. Di kulli syai'in arus. Setiap sesuatu ada pengantinnya. Maka pengantin bagi Al-Quran itu ialah surah Ar-Rahman. Baik, apa hubung kait surah Ar-Rahman dengan surah Al-Qamar yang kita baca sebelum ini? Sebenarnya kita baca surah namanya Al-Qamar ataupun surah bulan. Ini surah Ar-Rahman. Allah yang penyayang. Dan dalam surah ini Allah Ta'ala membilang-bilang mengingatkan manusia akan nikmat Allah yang banyak. Berbagai nikmat. Supaya manusia sedar nikmat itu bukan datang percuma. Maksudnya bukan datang sia-sia. Supaya mereka tahu nikmat itu bukan datang secara kebetulan. Tapi ia datang daripada anugerah Allah. Supaya manusia mengetahui bahawa mereka tak ada kekuasaan dan kemampuan apa-apa di hadapan nikmat Allah itu. Hanya senya Allah yang memberikan kepada manusia. Dan Allah membilang-bilang nikmat daripada nikmat paling tertinggi yang perlu dihargai. Sehingga nikmat yang paling bawah sekali. Nikmat yang paling tinggi yang kita akan baca dalam tafsir nanti. Baik, apa kaitan surah ini dengan surah Al-Qamar? Kalau kita lihat dalam surah Al-Qamar menceritakan tentang amaran hari kiamat. Dan juga menceritakan keadaan neraka dan azab orang-orang yang menderhaka. Kemudian Allah Ta'ala menyebut balasan orang-orang yang bertakwa dan sifat syurga dan ahlinya. Maka dalam surah ini mendetailkan lagi benda itu. Mendetailkan tentang sifat neraka dan ahlinya dan azabnya. Sifat ahli syurga dan nikmatnya dan keperbagaiannya. Di surah Al-Qamar disebut secara ringkas tentang kesudahan orang kafir dan azab yang akan mereka kenakan. Dicampur dalam neraka. Dan kesudahan orang beriman di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka, fi jannatin wa uyun, dalam syurga dan air yang mengalir, yang berada di sisi Allah SWT. Maka dalam surah Ar-Rahman didetailkan nikmat-nikmat tadi. Apakah bentuk nikmat yang diberikan pada orang beriman, berupa bidadarinya, berupa makan minumnya, berupa jenis-jenis nikmat-nikmat yang lain. Keadaan penginapan mereka atau istana-istana dalam syurga. Dan bentuk-bentuknya. Kemudian yang kedua, kalau dalam surah Al-Qamar kita banyak baca kisah-kisah umat yang dibinasakan. Ada 5 umat yang dibinasakan. Kaum Nabi Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, kaum Lut, dan juga kaum Fir'aun ataupun Fir'aun dan kaumnya. Ini 5 kaum yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Qamar sebelum ini. Maka dalam surah ini disebut kepelbagai nikmat pula. Sebelum ini disebut tentang umat-umat yang binasa. Surah ini disebut pelbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Sama ada nikmat agama, diniyah berupa agama. Atau nikmat duniawiyah. Sama ada pada batang tubuh atau pada kejadian alam. Dan pada segala yang dinikmati oleh manusia.
Ini hubung kait dia. Di situ dia cerita tentang kemusnahan, kehancuran. Di sini dia cerita tentang nikmat. Beri amaran tentang kemusnahan bagi orang yang derhaka. Di sini surah ini menyebut tentang pelbagai nikmat. Supaya mereka bukan sekadar melihat Allah yang maha perkasa dalam mendatangkan azab kepada yang derhaka. Allah itu pemurah. Umpama kita cerita ni cikgu bengkeng misalnya. Cikgu disiplin bengkeng. Kalau tak datang kelas dia rotan. Kalau tak buat kerja sekolah dia hukum itu dan ini. Tapi cikgu yang samalah yang belanja makan kat kantin. Sarapan tengah hari misalnya. Yang bagi duit belanja naik bas. Jadi nampak ada sebab. Allah musnahkan ada sebab. Bukan Allah musnahkan tanpa sebab. Supaya di sebalik kemusnahan kaum tadi difikirkan oleh manusia sebab kemusnahan. Kerana Allah yang memusnahkan umat-umat yang mendustakan rasul-rasul yang diutuskan. Tuhan inilah yang memberi segala nikmat pada manusia dari A sampai Z. Maka dapat dibandingkan antara jabarut Allah, kekuasaan Allah dan antara pemurah Allah. Kesempurnaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat dalam kedua-dua surah ini. Kalau sebelum ini diceritakan tentang Al-Qamar, Allah Ta'ala tutup dengan ayat Al-Malikul Muqtadir. Fi maq'adi sidqin indal malikil muqtadir. Bila dalam surah Al-Qamar yang kita baca, dalam penutup, itu pada ayat yang ke-55, bila Allah Ta'ala menyebut kedudukan orang beriman dengan firman-Nya, Fi maq'adi sidqin indal malikil muqtadir. Orang-orang yang beriman itu berada pada kedudukan yang mulia di sisi Tuhan. Malik yang menguasai segala-galanya, Muqtadir yang berkuasa atas segala-galanya. Dan surah Al-Qamar disebut sifat tersebut. Sifat Allah Al-Malik. Sifat Allah Al-Muqtadir. Apa maksud Malik? Yang memiliki semua. Apa maksud Muqtadir? Yang berkuasa atas semua. Allah milik dan Allah berkuasa. Bukan milik tanpa kuasa. Milik dan Allah Ta'ala berkuasa. Maka dalam surah ini disebut sifat pemberi nikmat Allah iaitu Ar-Rahman. Yang tadi disebut tentang sifat pemilikan dan sifat kekuasaan. Di sini disebut sifat pemurah Allah. Disebut Allah yang berkuasa dan memiliki, Allah itu sifatnya pemurah. Kita kan kalau sebut, oh tu dia punya, kita pun nampak mesti kedekut. Sebab semua dia punya. Pada tangkapan kita, bila orang kata, ini rumah ni saya punya, tanah ni saya punya, kebun ni saya punya. Baik maksud dia punya, dan dia menguasai, kita pun nampak kedekut, tak ada harapan kita. Sebab semua dia punya. Mana kita punya? Tanah ni dia punya, projek tu dia punya, kita pun nampak memang tak boleh bisnes kita. Sebab semua dia punya. Tetapi di sini bila Allah sebut dalam surah Al-Qamar, sifat Allah punya semua dan berkuasa semua, maka Allah pun sebut Tuhan yang mempunyai semua, yang berkuasa semua. Tuhan ini yang pemurah. Maknanya nak bagi semua. Allah beri segala manfaat matahari pada manusia. Segala manfaat bulan pada manusia. Segala manfaat sungai, laut pada manusia. Segala manfaat bumi pada manusia. Gunung ganang pada manusia. Segala manfaat tanaman pada manusia. Segala manfaat binatang ternakan kepada manusia. Segala manfaat itu milik manusia. Wasakharna kulla syai'. Dan kami tundukkan sesuatu itu untuk manusia. Tuan-tuan tengok dunia ini. Semua Allah tundukkan untuk kita. Ikan paus yang besar pun Allah tundukkan untuk kita. Akhirnya kita pun makan singgah ikan paus. Orang makan ikan paus. Tuan-tuan tengok gunung yang hebat. Akhirnya ditundukkan pada kita jadi resort atas gunung. Hutang belantara akhirnya jadi rumah hutan. Ditundukkan pada kita. Gajah yang hebat ditundukkan untuk pikul balak. Heret balak. Agak-agak masa lapang buat tunjukkan kad sarkas. Maksudnya ditundukkan semua. Apa benda yang tak tunduk? Semua Allah jadikan makhluk-makhluk Allah ini sifatnya berkhidmat pada kita. Daun-daun. Kalau tuan-tuan tengok binatang-binatang, mereka cuma mengambil manfaat sikit daripada setiap apa yang Allah ciptakan. Kita paling maksimum. Kita dominan. Kalau sekiranya kita katakan monyet, dia makanlah buah rambutan 3-4 biji, kita sepokok ambil. Ambil semua. Kalau kita katakan bewok, dia makan ikan 3-4 ekor, dia kenyang, okey. Kita tangguk semua ikan tu. Ambil semua. Kalau kita kata serigala, dia makan kambing seekor 2, kita ambil lori, letak belakang atas lori. Maksudnya kita ambil semua.
Pucuk paku. Kalau ada binatang makan pucuk paku tu. Adalah seekor dua makan. 3-4 helai. Kita borong semua. Satu lori. Ambil pucuk paku. Buat bumbu lambuk. Kita ambil semua. Kalaulah kita namanya lebah. Dia ambil madu sikit je. Yang lebah kumpul semua tu kita ambil semua. Bayangkan. Lebah tu dia buat madu. Yang ambil siapa? Kita. Dia buat siang malam pagi petang. Buat. Tercipta madu macam-macam. Kita senang-senang ambil. Tu pun tak payah. Free. Ambil. Dapat kat kita. Madu pun atau lebah pun tak boleh marah. Artinya mengambil manfaat yang maksimum manusia. Maka di sebalik Allah menyebut Malikum Muqtadir. Tuhan berkuasa. Tuhan yang memiliki dan berkuasa. Allah sebut sifat milik Allah. Berkuasa Allah terkenal dengan sifat pemurah Allah. Yang saya katakan sifat ini kalau kena kat manusia, dia jadi kedekut. Kita tuan-tuan makin kita miliki sesuatu, makin kita kedekut. Makin kita berkuasa atas sesuatu, makin kedekut. Ni tanah 2-30 ekar nak tumpang sekaki pun kita tak bagi. Jangan harap kita bagi. Mereka kena sewa, kena sekian. Kita ada kereta 3-4 ataupun 5-6 buah. Orang nak pinjam barangkali payah nak bagi. Kita ni perangai kita manusia. Bila kita mula memiliki, kita kedekut. Kita akan kedekut. Melainkan orang-orang yang Allah rahmati, orang-orang yang Allah beri dia agama, maka dia akan pemurah kerana perintah agama. Bukan kerana diri dia. Kan dia melihat pada janji Allah Ta'ala pada dia yang pemurah, apa yang Allah nak gantikan pada dia. Baik, ini tasyabuh atau kita katakan kaitan surah Al-Qamar dengan surah Ar-Rahman. Apa kandungan surah ini? Baik, surah Ar-Rahman sebagaimana surah-surah Makkiyah yang lain menceritakan unsur akidah, kekuasaan Allah Ta'ala, kenabian, kewahyuan dan juga hari kiamat, syurga dan nerakanya, nikmat-nikmat dan juga keadaan-keadaan azab yang Allah Ta'ala turunkan. Ini sinonim dengan surah Makkiyah. Kalau surah Madaniyah dia tak akan cerita neraka atau syurga secara khusus. Surah Makkiyah dia akan cerita kerana berhadapan dengan kaum yang lawan. Surah Madaniyah berhadapan dengan kaum yang tunduk dan patuh. Maka surah Madaniyah biasanya berkait dengan hukum. Suruh buat tu, suruh buat ni. Sebab ia berkait dengan umat yang patuh. Tetapi Makkiyah peringkat degil keras kepala. Arrogant. Mereka ini golongan ajmah. Senak kepala. Ataupun keras kepala. Maka diturunkan ancaman azab, hukuman, sekian. Kerana itu rawatan orang keras kepala. Maka itu sifat ayat-ayat Makkiyah. Dan yang kedua, daripada permulaan surah ini sehingga akhirnya, Allah Ta'ala membilang nikmat-nikmat. Daripada nikmat yang terbesar, iaitu nikmat agama dan wahyu. Kerana dengannya manusia dapat petunjuk dan selamat dunia akhirat. Diikuti dengan nikmat kejadian manusia. Mula-mula Allah sebut nikmat agama, paling tinggi sekali. Kerana atas asas itu manusia ini bermanfaat ataupun bahagia dunia akhirat. Kalau manusia tanpa agama, maka dia akan hancur binasa. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang nikmat kejadian manusia itu sendiri. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan manusia. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang beza manusia dengan binatang-binatang. Dengan Allah Ta'ala menyebut Allamahul bayan. Allah yang mengajar manusia bercakap. Bayan. Kita boleh bercakap dengan jelas. Bayan. Binatang-binatang tak ada bayan. Mereka akan bunyi suara yang sama. Kita dengan intonasi yang pelbagai boleh menyebut sesuatu pada satu benda dengan 5, 7, 6 ibarat. Jadi kalau kita sebut kita nak ke pasar, ayat kita dia tak statik macam tu. Kita boleh guna 7, 8 ayat untuk tunjuk kita nak ke pasar. Misalnya, itu bayan. Bayan maksudnya kita boleh terang dengan banyak cara. Binatang dia satu cara tu je. Dia tak ada cara lain. Dia duduk miau-miau macam tu. Kita cakap tak faham, kita lukis. Artinya itu cara bayan kita. Lukis tak faham guna bahasa isyarat. Tak faham pun kita eret dengan dia. Apa benda nak? Eret. Ada seorang perempuan. Dia pergi kepada tukang cincin. Dia kata, tukang cincin, aku nak buat satu cincin yang permatanya syaitan. Muka syaitan. Kata tukang cincin, aku tak pernah tengok syaitan. Kejap aku buat muka syaitan. Dia pun bawa seorang lelaki, dia kata ni muka macam hantu. Dia bawa, ni muka macam ni. Muka macam ni. Ini antara cerita lawak yang diceritakan oleh Imam Jahiz. Imam Jahiz ni dia seorang cendekiawan intelektual Islam yang hebat. Dia karang 200 buah kitab. Tapi muka dia tak lawa, tak smart. Jadi ada perempuan tu, ini perempuan nakal lah ni, perempuan badui. Perempuan badui.
Dia kata nak suruh buat cincin muka hantu. Dia nampak muka jahil macam muka hantu. Dia ni muka macam ni kata. Maksudnya, bayan. Kita kan kalau cakap orang tak faham, kita lukis. Tak faham kalau kita pun pegang tangan ni, tunjuk yang ni. Misalnya seorang tu suruh kita beli barang tu, barang ni. Kita pun tak faham. Dia tak apa, nanti saya pergi tunjuk kat awak. Dia pun tunjuk, ni. Tuan-tuan binatang tak ada kita tunjuk kat kita. Nak ni, ada binatang. Tak, dia tak ada bayan. Dia cakap tu, tuan-tuan tak faham sudah, kerja dia pun mati binatang tu. Tak tahu binatang nak nak air ke, nak pergi klinik. Kita pun tak faham. Dia duduk miau-miau sama bunyi miau dia. Miau nak makan macam tu, miau nak tidur macam tu. Miau nak pergi jalan-jalan pun macam tu. Kita pun tak faham. Kita agak-agak je lah. Tapi manusia Allah beri dia al-bayan. Dia cakap jelas. Dia kata nak ke pasar, dia nak duit, dia nak itu, nak ini. Kita pun dapat menyempurnakan. Ini nikmat yang hebat. Yang Allah tak beri pada makhluk lain. Makhluk lain Allah tak bagi. Manusia Allah bagi. Al-bayan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang nikmat-nikmat yang bersifat zahiratul kubra yang dapat dilihat pada planet angkasa lepas yang berupa matahari, bulan. Kemudian Allah menyebut nikmat dunia yang berupa tanaman. Itu disebut an-najmu dan syajar. An-najmu binatang yang tumbuhan yang tak ada kaki. Manakala asyab tumbuhan yang ada kaki, maksudnya ada batang. An-najmu ni jenis tumbuhan yang bersifat melata. Macam tembikai, macam labu. Dia tak ada kaki dia. Dia menjalar. Ada tumbuhan disebut dalam bahasa asyajar. Asyajar ni pohon yang ada batang dia. Duriangnya, mempelangnya, dia ada batang. Dia tak menjala. Artinya Allah sebut antara nikmat tumbuh-tumbuhan ada yang bersifat najam, yakni yang menjala. Tanpa ada terpaksa kita buat para. Buah anggur, buah labu, buah tembikai dan sebagainya. Ada pokok yang dia berdiri dengan batangnya sendiri. Supaya kita, kadang-kadang kita tak perasan pun pohon ni ada kaki atau tak ada kaki. Ataupun ada batang, tak ada batang. Tapi Allah ingatkan kita. Semua kejadian itu milik Allah. Untuk manfaat kamu. Kemudian Allah menyebut tentang bagaimana langit yang Allah Ta'ala dirikan. Dengan tawazun, dengan keseimbangan tanpa runtuh menimpa kita. Contoh benda atas, dia boleh jatuh bawah. Kalau dia punya keseimbangan tidak wujud. Tapi Allah jadikan semua alam tinggi. Dipanggil alam ulwi. Sifatnya ada tawazun. Dek tawazun tadi tuan-tuan, matahari tak jatuh, bulan tak jatuh, langit tak jatuh atas kepala kita. Kenapa? Ada tawazun. Maka dia tak roboh, dia tak runtuh. Di sebalik bumi kita tak nampak tiang dia. Kan tiang digunakan untuk mengimbangi posisi rumah itu sendiri. Tapi bumi yang hebat ini tak ada tiang yang kita dapat lihat. Bighairi amadin tarawnaha. Tiangnya ada, tapi kita tak nampak tengok. Dia tiang bentuk luksina, tak nampak tengok. Even kita tak dapat pun untuk menyentuhnya. Dan Allah sebut dalam surah Luqman, Allah Ta'ala jadikan langit ini bersifat bighairi amadin la tarawnaha, dengan tiang yang kamu tak nampak. Tanpa tiang yang kamu nampak, tak ada. Asal dia punya tiang tapi kamu tak nampak. Dia ada asas tawazun, keseimbangannya. Maka ini di antara kehebatan ciptaan Allah Ta'ala. Kita tuan-tuan kalau buat rumah tak ada tiang, roboh. Buat bangunan tak ada tiang. Boleh buat bangunan tak ada tiang. Roboh. Kadang-kadang banyak tiang daripada yang datang masjid tu. Sebab nak suruh seimbang. Orang yang tak seimbang ni. Bangunan tu seimbang adalah 30 batang masjid. 30 batang tiang dalam masjid. Orang tu ada 3 orang ni. Semua bersandar kat tiang. Tak cukup tiang tu. Itu patutnya ada 30 orang bersandar kat tiang. Mana tiang lebih banyak daripada orang. Jadi orang yang tak seimbang. Binaan tu seimbang. Jadi Allah menggambarkan bagaimana keseimbangan yang Allah Ta'ala ciptakan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang nikmat-nikmat yang lainnya yang melata di bumi berupa tumbuh-tumbuhan, sama ada buah-buahan ataupun biji-bijian. Dan juga bunga-bungaan. Disebut raihan. Raihan yang ni bunga-bungaan yang dijadikan wangian. Yang menjadi antara alat perdagangan utama manusia. Sampai hari ni tuan-tuan. Benda yang paling manusia suka raihan. Apa dia? Wangian. Yang diambil daripada bunga-bungaan. Ni kalau wangian tu daripada bunga, lagilah. Dia punya wanginya lain macam. Akhirnya lihat minyak wangi ni, berapa harga dia ni? Sampai $100, mungkin ribu, mungkin puluh ribu minyak wangi. Ada setengah minyak wangi tu sampai cecah 10,000.
Macam minyak wangi yang datang daripada pokok gaharu sebagai contoh. Tanya berapa sekilo? 30,000, 40,000. Itu baru kayu belum jadi minyak. Bila jadi minyak, berapa harga ni? Banyak ni je. Cemok ni 5,000. Tak berapa, tak sampai bukan 50 miligram. 5,000, 10,000. Ini candang daripada Kampuchea. Ini candang daripada Kashmir. Ini daripada sekian-sekian. Kata ini semua daripada tumbuh-tumbuhan. Yang daripada bunga pun sama. Maka Allah sebut antara nikmat yang Allah berikan pada manusia. Sumber kepada wangi-wangian. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang kekuasaan Allah yang memisahkan antara laut dan sungai. Yang kita tak pernah perasan ini laut, ini sungai. Ada sesuatu yang memisahkannya. Supaya hidupan laut tak masuk sungai dan sebaliknya. Dan supaya rasa laut dan rasa sungai tetap berbeza. Walau nampak bersambung. Ada sesuatu yang memisahkan yang kita tak nampak. Yang disebut sebagai barzakh. Barzakhun la yabghiyan. Suatu tembok yang memisahkannya. Kita tak mampu tengok dengan mata zahir kita. Tapi begitu kejadian Allah. Sehingga air laut sifatnya masing, air sungai sifatnya tawar. Dan kita tahu sungai laut ni bersambung. Bersambung antara kedua-duanya. Tetapi kedua-duanya mempunyai kehidupan yang berlainan. Dan sifat laut yang berlainan. Dan fungsi yang berlainan. Semuanya itu ada satu yang disebut sebagai barzakhun la yabghiyan. Suatu dinding yang kita tak nampak yang memisahkan dua alam yang hebat ini. Antara alam sungai dan laut. Allah suruh kita fikir. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan. Dia keluarkan daripada dua sumber ini. Batu permata, mutiara daripada air ini. Dan Allah Ta'ala mengeluarkan dan menjadikan setiap tumbuhan yang tumbuh di muka bumi. Dan Allah menceritakan bagaimana kapal-kapal besar yang berlayar dengan nikmat Allah. Di mana Allah beri ilham dan akal pada manusia untuk membina kapal-kapal yang besar. Menjadi pulau-pulau yang bergerak di tengah laut. Pulau-pulau yang bergerak di tengah laut yang lengkap semuanya. Dan yang pertama yang menjadi suatu acuan untuk manusia membina kapal ialah Bahtera Nabi Nuh. Yang memuatkan semua manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Satu bentuk negeri yang bergerak. Kalau hari ini tuan-tuan mereka namakan kapal ni sebagai kota bergerak. Ini nama kapal Costa Serena. Ini kapal tahun 2007. Lebih kurang 12 tingkat. Tinggi. Bawa bandar terapung. Lift. Ni dewan makan je ada 8. Dewan makan. Tempat makan ada 8. Restoran. Kolam ada 8 kolam. Artinya kapal besar ni kolam dia pun ada 8. Kita tengok sebesar-besar hotel ada 1 je kolam. Ni kapal besar ni ada 8 kolam. Ini ada bilik yang boleh memuatkan seramai 3,000 orang. Boleh 3,000 orang. 58 bilik suite. Bilik suite 58. Bilik yang ada beranda masing-masing. Kata ini asas pembinaan kapal ini daripada Bahtera Nabi Nuh AS. Bahtera Nabi Nuh. Yang semua naik. Laki, perempuan naik. Semua naik. Jadi ini ilham yang Allah beri pada manusia. Tak pernah manusia buat kapal sebelum Nabi Nuh. Dan tak pernah terfikir ia menjadi kenderaan penyelamat, kenderaan penghubung, kenderaan sebagai trading, bisnes dan sebagainya. Semua ini ialah apa yang Allah berikan pada manusia. Untuk menjadi salah satu daripada rezeki manusia. Satu cara untuk menghubung manusia dan lain-lain. Maka Allah ingatkan nikmat itu. Kerana Allah menggambarkan bagaimana besarnya kapal yang bergerak dengan laut dan surah Ar-Rahman. Daripada dulu lagi Allah cerita. Sebelum secara besar-besaran kapal dibuat secara yang kita kata secara begitu ekstrim kapal-kapal hari ni. Cukup besar. 14 tingkat, 15 tingkat. Yang berat beratus ribu tan, 260 ribu tan, 300 ribu tan. Yang boleh buat minyak. Berapa ratus ribu isi padu dia. Maka ini semua nikmat yang Allah berikan pada manusia. Bayangkan laut yang luas itu. Kalau Allah inginkan, Allah boleh tenggelamkan semua. Tapi Allah memberi peluang manusia. Untuk mereka membina jaringan ekonomi melalui laut sebagai sumber rezeki mereka. Selain atas laut, bawah laut penuh dengan kekayaan. Tentang bawahnya penuh kekayaan. Atasnya juga kekayaan. Atasnya ialah kapal-kapal belayar. Bawahnya segala ikan-ikan, mutiara-mutiara. Segala kekayaan-kekayaan yang tidak pernah habis semenjak ia diciptakan sampai sekarang. Tentang laut tak pernah habis. Ikannya tak pernah habis. Ni ikan sekali bertelur 20 juta. Sekali bertelur ikan ni. Berjuta bilion ikan. Ni kat perairan Malaysia saja ikan kembung dulu lah. Ikan kembung 2 bilion. 2 bilion ikan kembung je tu. Itu dikira macam mana kita pun tak tahu.
Tapi nak cerita banyak. Kalau orang tak percaya, kiralah sendiri. Lagi kita tak mampu buat. Saya tak percaya, pergi kira sendiri berapa bilion. Nak beritahu ni sumber kekayaan yang tak pernah habis. Maka sebab itu manusia jangan pernah bimbang tentang rezeki dia. Allah siapkan kat dunia ini sumber rezeki tak pernah habis. Kita je nampak macam tak ada. Tentu Allah jadikan secara mentah ni semua dunia ni, rezeki yang tak tersimpan, yang tak habis. Tentang galian-galian, banyak mana kita belum terokai. Macam-macam galian buah tu. Dan saya katakan hidupan laut, macam-macam hidupan laut. Yang kita boleh tengok. Yang kita boleh ambil manfaat. Macam-macam ilmu kekayaan. Yang manusia perlu buat, fikir. Fikir sikit dan letakkan pergantungan pada Allah. Sebab itu Allah murka kalau orang tak yakin pada rezeki. Yang Allah tetapkan pada setiap makhluk. Kerana hamparan rezeki itu begitu banyak. Kita umpama orang kata dek tak faham rezeki, ayam dikepuk mati kelaparan. Itik di air mati kehausan. Pada duduk kat air dah, dia boleh haus. Dia tak kerti nak minum. Maksudnya kita duduk tempat Allah jadikan rezeki banyak. Tapi malas. Kita cuma otak kita setting cara ni je dapat rezeki. Cara lain tak boleh. Yang jenis kerja kerajaan, kalau kena buang habis. Nak cari duit macam mana? Dia macam fikir macam tu. Yang jenis kerja kat darat, ni kalau kat laut nak kerja apa? Yang jenis kerja kat laut, kalau kat darat nak kerja apa? Dia jadi mati idea, mati kutu macam tu. Kita dilatih macam tu. Walau rezeki Allah ni luas. Tentang kita kerja swasta ke, kerja kerajaan ke, petani ke, ternak, rezeki Allah sentiasa ada. Cubalah bidang-bidang baru kita. Bidang-bidang rezeki. Gambar mana Allah Ta'ala tunjuk. Orang kita ni belajar lain, kerja lain. Sebagai satu jaminan rezeki Allah. Ni belajar tentang apa? Tentang kimia. Belajar tentang sekian-sekian. Kerja apa? Jual goreng pisang. Tak ada kaitan dengan ilmu kimia. Tak ada kaitan. Tapi itu rezeki dia. Buka restoran goreng pisang besar-besar. Ni belajar bab tu, bab ni. Akhirnya buka apa? Buka restoran nasi dagang. Nasi dagang. Tapi tengok belajar dekat Amerika. Bidangnya bidang tak ada kaitan dengan nasi dagang. Nasi dagang dia belajar dengan mak dia. Dia bukan belajar kat Universiti Amerika. Tapi itu rezeki dia. Rezeki. Ini coconut shake. Tak ada lagi saya dengar orang buat ijazah coconut shake. Tak ada. Ijazah lain, bab lain. Tapi Allah jadikan dia kaya dengan ilmu, dengan rezeki tersebut. Supaya kita tahu. Kita kena tahu bagaimana luasnya sifat rezeki Allah. Dia boleh jadi. Supaya kita tak pernah berputus asa dalam bab rezeki. Tak pernah takut dalam bab rezeki. Rezeki Allah tu ada. Sejak zaman perang Jepun, zaman sekian, tak pernah rezeki tu habis. Perang dunia, bergoyanglah dunia, rezeki tu tetap ada. Dia tak ada bila dah sampai waktu kita nak mati. Kalau tuan-tuan Ustaz sekarang dah tak berapa ada rezeki Ustaz, tu nak mati dah tu. Sebab bila kita nak mati, disempurnakan rezeki kita dah habis. Tak ada. Dah tak ada dah. Jadi kalau tuan-tuan cari-cari tak dapat, maknanya baik tuan-tuan baca Quran banyak-banyak, nak mati dah tu. Tak payah cari lagi, tu rezeki dah habis. Lagi mana kita tahu umur kita ni ada, maka rezeki itu masih ada. Kan itu yang dicatat oleh Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kehebatan ciptaan alam yang begitu unik, yang begitu indah. Yang didirikan, yang dijaga oleh Allah yang maha mulia, yang maha pemurah, yang maha perkasa. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang syurga dan sifat ahli syurga. Dan Allah Ta'ala memberi amaran tentang bagaimana neraka dan bentuk azab-azabnya. Dan Allah menutup surah ini dengan menunjuk ataupun mengisytiharkan kebesaran Allah dengan firman-Nya, Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah Ta'ala tutup surah ini dengan menyebut tentang kemuliaannya, keagungannya yang tidak boleh dicabar, yang tidak mampu ditandingi. Kan inilah Tuhan yang sebenar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.